Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penganjur Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara 2021, peserta-peserta seminar seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada hari ini, saya, Muhammad Syafiq Azami bin Muhammad Helmi, akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Penggunaan Multimedia Semasa Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah, Persepsi, Kemahiran dan Kesediaan Guru Pendidikan Islam Daerah Johor Bahru. Pensyarah pembimbing saya sewaktu menjalankan kajian ini ialah Dr. Binti Salwana binti Alias dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam era globalisasi yang kian mencabar kini, perkembangan teknologi dan maklumat juga turut berkembang seiring dengan matlamat serta dasar pendidikan negara ke arah pembelajaran abad ke-21. Seringkali kita mendengarkan di masa kini bahawa penggunaan bahan multimedia serta teknologi maklumat dan komunikasi boleh memberi kelebihan kepada para pendidik dalam usaha membantu murid berinteraksi dengan isi kandungan pembelajaran. Apabila kita menyebut tentang terma teknologi, multimedia dan digital sudah tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Menurut Sui dan Kim 2019, multimedia boleh diklasifikasikan sebagai imej, bunyi, grafik dan juga teks. Menurut Lee dan Wei 2018, pengajaran sejarah multimedia boleh dijadikan kaedah yang utama sebagai usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran serta minat murid. Justru itu, seorang guru seharusnya meningkatkan kemahiran dan pengetahuan terkini, terutama dalam penggunaan multimedia, kerana ianya memainkan peranan yang penting dalam diri seorang guru untuk memberikan pengajaran yang terbaik dan menepati kriteria dan arus pendidikan masa kini. Hal ini disokong oleh Soekarjo dan Sugiyanta 2018 yang menyatakan multimedia seharusnya diaplikasikan oleh guru untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran agar dapat meningkatkan hasil pembelajaran murid. Hal ini kerana multimedia melibatkan penggunaan pelbagai bahan media grafik dan berkomputer untuk memproses serta mengendalikan maklumat secara lebih komprehensif berbanding kaedah pengajaran tradisional di papan hitam. Pengajaran dan pembelajaran dari rumah (PDPR) dilaksanakan berikutan penutupan sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2020, PDPR turut membawa definisi yang tersendiri mengenai konsep pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara fleksibel sama ada di rumah, pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang dirasakan bersesuaian. PDPR telah diperkenalkan dalam usaha memastikan murid-murid sama ada di sekolah rendah dan menengah tidak tercicir daripada menerima pendidikan. Terdapat dua objektif dalam pelaksanaan PDPR, iaitu sebagai panduan kepada murid untuk mengikuti sesi PDPR secara optimum dan juga sebagai panduan kepada para guru untuk melaksanakan PDPR secara terancang dan berstruktur. Cabaran pelaksanaan PDPR sememangnya tinggi dan dalam masa yang sama, keciciran dalam kalangan murid tidak dapat dielakkan. Pelaksanaannya yang terancang dan berstruktur boleh diaplikasikan melalui beberapa cara seperti dalam talian, luar talian atau offsite. Ehwan Ngadi 2020 menyatakan bahawa pendidikan dalam talian adalah implikasi yang ketiga dalam pentafsiran holistik kerana masih terdapat sisi positif walaupun ianya kelihatan mempunyai kesan negatif sebagaimana yang dinyatakan oleh sesetengah pengkaji. Namun begitu, mahu atau tidak, pembelajaran dalam talian tetap menjadi pilihan utama dan dilihat sebagai satu-satunya solusi yang terbaik sepanjang tempoh PKP ini. Oleh yang demikian, guru atau pendidik perlu menyediakan bahan-bahan pengajaran yang diperlukan sebelum melaksanakan pembelajaran dalam talian. Dalam masa yang sama, guru juga harus berusaha meningkatkan kemahiran diri, terutamanya dalam teknologi maklumat. Kajian ini telah dijalankan terhadap guru-guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan Islam di sekitar daerah Johor Bahru yang terdiri daripada pelbagai jenis sekolah. Objektif kajian ialah: yang pertama, meninjau persepsi guru pendidikan Islam terhadap penggunaan multimedia semasa PDPR, mengenal pasti tahap kemahiran guru pendidikan Islam menggunakan multimedia semasa PDPR, dan mengenal pasti tahap kesediaan guru pendidikan Islam menggunakan multimedia semasa PDPR. Kajian ini melibatkan 60 orang guru pendidikan Islam yang mengajar mata pelajaran pendidikan Islam
di sekitar daerah Johor Bahru. Responden adalah dari 20 buah sekolah rendah dan menengah sekitar daerah Johor Bahru yang diambil secara rawak mudah. Pemilihan lokasi sekolah adalah berdasarkan kepelbagaian jenis sekolah seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil serta sekolah menengah kebangsaan. Kedudukan sekolah sama ada dalam dan luar bandar juga turut diambil kira. Soal selidik skala Likert 4 mata digunakan oleh pengkaji untuk memperoleh maklumat dengan cepat dan mudah. Pengkaji mengedarkan soal selidik melalui aplikasi Google Form. Berikutan kajian dijalankan semasa musim pandemik yang membataskan pergerakan dan perjumpaan bersemuka. Bagi instrumen soal selidik pula, pengkaji membahagikannya kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D. Bahagian A merupakan demografi responden, di mana terdiri daripada jantina, umur, pengalaman mengajar dan jenis sekolah. Bahagian B pula ialah soal selidik tentang persepsi guru terhadap tahap penggunaan multimedia semasa PDPR. Bahagian C menyentuh tentang penilaian kendiri, tahap kemahiran guru mengendalikan bahan multimedia. Dan bahagian D merupakan soal selidik tentang kesediaan guru pendidikan Islam terhadap penggunaan multimedia semasa PDPR. Data kajian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences SPSS versi 25 bagi mendapatkan nilai min, kekerapan dan peratusan. Analisis deskriptif telah dilaksanakan bagi mengenal pasti taburan demografi responden kajian. Analisis demografi responden dilakukan dengan menggunakan kekerapan dan peratusan. Analisis menunjukkan daripada 60 orang responden, 22 orang merupakan guru lelaki dan 38 orang merupakan guru perempuan. 8 orang daripada responden mempunyai pengalaman mengajar kurang dari 3 tahun yang merangkumi 2 lelaki dan 6 perempuan. Manakala 32 orang daripadanya mempunyai pengalaman mengajar pendidikan Islam antara 3 hingga 10 tahun, iaitu 11 lelaki dan 21 orang perempuan. Berdasarkan faktor pengalaman mengajar pendidikan Islam, 20 orang adalah lebih daripada 10 tahun, iaitu 9 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Jenis sekolah pula dimonopoli oleh guru dari dalam bandar, iaitu seramai 54 orang dan selebihnya iaitu 6 orang bertugas di luar bandar. Dapatan bagi persoalan persepsi guru pendidikan Islam terhadap tahap penggunaan multimedia semasa PDPR adalah seperti pada jadual 2. Hasil analisis data, pengkaji mendapat nilai min sebanyak 3.25 yang memberi makna bahawa persepsi guru pendidikan Islam terhadap tahap penggunaan multimedia berada pada tahap tinggi. Dapatan ini memberi implikasi bahawa berdasarkan persepsi guru, boleh disimpulkan perkaitan penguasaan murid dalam subjek pendidikan Islam dengan tahap penggunaan multimedia guru semasa PDPR lebih kepada media yang berasaskan visualisasi atau berbentuk animasi, di samping media interaktif yang turut memainkan peranan penting. Media berasaskan audio nampaknya kurang mendapat persetujuan guru. Namun guru-guru tidak menafikan sokongan daripada media animasi dan interaktif adalah perlu sekiranya PDPR dilaksanakan. Seterusnya, dapatan bagi penilaian kendiri guru pendidikan Islam terhadap kemahiran mereka menggunakan bahan multimedia semasa PDPR adalah seperti dalam jadual 3. Hasil analisis menunjukkan nilai min yang dicapai adalah 3.03. Ini menunjukkan bahawa penilaian tahap kemahiran mereka menggunakan multimedia semasa melaksanakan PDPR adalah tinggi. Berdasarkan analisis, pengkaji mendapati kecenderungan guru pendidikan Islam menggunakan bahan multimedia yang mereka mahir seperti video, audio dan bahan media yang berasaskan perisian komputer semasa PDPR. Namun begitu, item yang pertama iaitu kemahiran menggunakan bahan multimedia berasaskan perisian komputer mendapat peratusan dan kekerapan setuju yang terendah. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya pendedahan dalam kalangan guru terhadap perisian-perisian yang terdapat dalam komputer atau kekangan masa untuk penyediaannya seperti Microsoft Office PowerPoint yang menyebabkan mereka lebih cenderung terhadap bahan yang telah sedia ada seperti video dan bahan audio. Seterusnya, dapatan bagi persoalan mengenai tahap kesediaan guru pendidikan Islam terhadap penggunaan multimedia semasa PDPR ditunjukkan dalam jadual 4. Hasil analisis menunjukkan nilai min yang dicapai adalah 3.02. Dapatan ini bermakna bahawa tahap kesediaan guru berada di tahap yang tinggi.
Walau bagaimanapun, beberapa orang guru yang mungkin masih kurang mahir dalam penggunaan multimedia menunjukkan ketidakbersediaan untuk menyediakan bahan bantu berasaskan perisian komputer seperti video, audio, Microsoft Office dan sebagainya. Di samping itu, pengalaman mengajar mungkin turut mempengaruhi sesetengah guru yang lama dan kurang bersedia disebabkan telah selesa dengan cara mereka mengajar selama ini dan sukar untuk mengadaptasi diri dengan penggunaan multimedia yang dianggap canggih dan sukar. Dalam revolusi industri kini yang mengetengahkan kemajuan teknologi selaras dengan kehendak pekerjaan, multimedia muncul sebagai salah satu medium yang harus diaplikasikan dalam dunia pendidikan hari ini. Menurut Jared dan Marian 2015, fungsi guru boleh digantikan oleh teknologi yang bertindak sebagai perantara. Malah Razali Ismail 2012 turut menyatakan bahawa pengajaran berasaskan teknologi maklumat dengan penggunaan simulasi multimedia akan dapat menghasilkan pembelajaran masa kini yang dikehendaki. Berdasarkan analisis, guru pendidikan Islam memberi persepsi yang positif terhadap penggunaan multimedia semasa PDPR, di samping memiliki kemahiran dan bersedia menggunakan multimedia semasa PDPR. Bagaimanapun, terdapat juga segelintir guru yang sebaliknya. Justru itu, tindakan yang boleh dilaksanakan adalah guru pendidikan Islam perlu membudayakan penggunaan multimedia yang mudah atau berteknologi rendah terlebih dahulu sebelum menggunakan bahan media yang lebih canggih. Ini bertujuan peralihan guru-guru dari multimedia berteknologi rendah kepada berteknologi tinggi atau canggih berjalan dengan lancar. Pendedahan terhadap bahan multimedia kepada para guru khususnya boleh dilaksanakan melalui kursus pendek dan program-program dalam talian seperti aplikasi Zoom dan Google Meet yang semakin luas penggunaannya pada hari ini. Menurut Nelson, Voitover dan Cheng 2019, sekiranya pendidik tidak diberikan sumber dan latihan yang diperlukan, penggunaan teknologi yang sesuai mungkin tidak dapat dipraktikkan oleh mereka dan akan mengakibatkan kesukaran untuk institusi melaksanakan pendekatan pengajaran yang berasaskan teknologi yang komprehensif. Guru pendidikan Islam juga perlu mempunyai pengetahuan yang cukup dan pemahaman tentang pengajaran penggunaan multimedia seperti pembelajaran maya, Google Classroom dan sebagainya. Perbincangan dan sumbang saran boleh dilakukan oleh guru untuk bertukar-tukar pendapat dan kaedah yang terbaik. Malah perbincangan bersama-sama pentadbir dan ketua panitia dilihat turut membantu dalam melancarkan lagi keberkesanannya. Kerjasama dengan ibu bapa menerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG perlu dalam memastikan tiada murid yang tercicir sepanjang PDPR berlaku. Antara aspirasi KPM yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 turut menyasarkan untuk mempelopori penggunaan teknologi yang bersesuaian serta keupayaan digital demi memacu agenda pendidikan. Justru platform yang disediakan ini diharap menjadi wadah untuk perkongsian ilmu yang lebih jitu di samping peralihan yang efektif dan efisien dalam perancangan pendidikan bagi guru dan pelajar. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.